Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna asbahna nusyiduk wa nusyidu hamalata 'arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Moga Allah Subhanahu wa taala menuliskan kehadiran kita pada hari ini di tempat yang mulia ini sebagai salah satu amalan ibadah yang akan memberikan manfaat kepada diri kita, menambahkan ilmu kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita menjadi lebih dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga membuat kita menjadi lebih faham berkenaan dengan bagaimana para ulama kita berbincang dan memahami dan mengamalkan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang berkenaan sebuah perbahasan, salah satu perbahasan di dalam ilmu hadis, yaitu bertajuk Mukhtaliful Hadis, sebuah ilmu tersendiri di dalam ilmu hadis yang membincangkan berkenaan dengan status hadis-hadis yang bertembungan maknanya satu sama lain, yang secara zahir hadis tersebut mengandungi makna yang berbeza dengan hadis yang lain. Nah, saya yakin tuan-tuan sudah mendapatkan handout daripada pembentangan saya, tak salah tuan-tuan. Sudah dapat belum ya? Sudah ada ya? Benar Ustaz? Sudah bagi-bagi Ustaz? Sebab perbahasan ini berkenaan dengan sedikit teknikal, jadi kita memerlukan bantuan daripada audio visual dalam perkara ini. Bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbincangan ini kita akan buka dengan sebuah ucapan daripada seorang ulama yang sangat besar di Mesir pada satu ketika dahulu. Beliau adalah Al-Imam Abdullah ibn Wahab Al-Misri, yang meninggal dunia pada tahun 197 Hijrah atau 98 Hijrah. Beliau pernah berkata, ulama ini sangat besar tuan-tuan, yang diiktiraf keilmuannya di dalam ilmu fiqh, diiktiraf juga keilmuannya di dalam ilmu hadis, dan beliau adalah ulama terbesar di Mesir selepas meninggal dunia Imam Lais ibn Sa'ad. Dan beliau juga pernah mengaji, pergi ke Madinah dan ke pelbagai negeri-negeri yang lain untuk menuntut ilmu hadis, mengumpulkan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar, Imam Abdullah ibn Wahab telah keluar untuk menuntut ilmu apabila usia beliau 17 tahun. Jadi masih remaja lagi, beliau sudah faham kepentingan tentang ilmu hadis, dan beliau telah keluar daripada negerinya untuk mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di pelbagai negeri pada masa itu. Beliau masuk ke Hijaz, beliau masuk ke negeri-negeri yang lain dan berjumpa dengan para ulama, kumpulkan semua hadis yang beliau mampu untuk kumpulkan. Bahkan diriwayatkan beliau memiliki tidak kurang daripada 300.000 hadis terdapat di dalam kitab-kitab karangan beliau. Pada satu hari Imam Ibn Wahab berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Siyar,
Beliau berkata, laula Malikun wal Lais halaktu kuntu azunnu kullama jaa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam yuf'alu bih. Beliau berkata, kalau bukan karena Imam Malik Ibn Anas di Madinah, guru saya, dan kalau bukan juga Imam Lais Ibn Sa'ad di Mesir, guru saya juga, niscaya saya akan tersesat, binasalah tuan-tuan. Kalau bukan karena dua guru saya ini, guru beliau sangat ramai, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus orang yang memberikan ilmu hadis riwayat kepada beliau. Akan tetapi kata Imam Ibn Wahab, kalau bukan dua orang guru saya ni, yaitu Lais Ibn Sa'ad dan Malik Ibn Anas, saya akan tersesat. Kenapa tersesat? Bukan karena dia tersesat tak belajar, dia tersesat karena belajar. Paham nih tuan-tuan? Dia bukan tersesat karena tak belajar. Kita kadang nih yang banyak-banyak ramai di kalangan umat kita, mereka tersesat karena tersalah pilih guru, bukan belajar kepada guru yang alim, pakar dan memiliki ilmu yang banyak, akan tapi mereka belajar kepada orang yang tak punya ilmu dan jahil dalam ilmu agama, justru membuat mereka tersesat. Tapi Imam Lais Ibn Sa'ad berkata, saya guru ramai, punya guru sangat banyak, hadis yang beliau miliki pun sangat banyak. Akan tapi kata beliau, kalau bukan Lais Ibn Sa'ad dan Malik Ibn Anas yang membimbing saya untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW, niscaya saya akan tersesat. Beliau berkata, kuntu azunnu kullama jaa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam yuf'alu bih. Dulu saya menyangka setiap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh terus kita amalkan. Ini kesesatan yang beliau maksudkan. Dulu saya menyangka setiap hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh terus saya amalkan. Boleh saya jadikan sebagai akidah, rujukan dalam akidah, boleh saya jadikan rujukan dalam fiqh dan dalam sebagainya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Lais Ibn Sa'ad yang ajarkan kepada saya, Imam Malik Ibn Anas yang ajarkan kepada saya, tak semua hadis boleh terus diamalkan. Kenapa macam gini tuan-tuan? Sebab hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi beberapa bagian. Kalau kita belajar dalam ilmu mustalah saja, yang paling simple dan paling basic, kita akan mengetahui bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang sahih, ada yang tak sahih, betul tak? Yang tak sahih tak boleh diamalkan, apalagi yang palsu. Tak semua hadis boleh terus saya amalkan. Paling kurang pun ada sahih, ada tak sahih. Yang sahih itu sendiri tak boleh terus kita amalkan. Kadang ada hadis sahih tidak boleh diamalkan karena dia telah dimansuh. Betul tak tuan-tuan? Ada ayat Al-Quran, Quran semua sahih tuan-tuan, tak ada ayat Al-Quran yang dhaif. Semua ayat Al-Quran sahih. Akan tetapi, adakah kita mengamalkan semua ayat suci Al-Quran? Para ulama sepakat ada ayat-ayat suci Al-Quran yang mansuh, yang sudah tidak lagi diamalkan. Siapa yang belajar ilmu ulumul Quran mestilah tahu perkara ni. Hadis pun macam tu juga. Kalaupun hadis itu sahih, akan tapi kadang hadis tersebut tidak boleh terus kita amalkan. Kenapa? Sebab kandungannya telah dimansuh oleh dalil yang lain. Justru kalau tuan-tuan tengok daripada slide yang saya siapkan, paling kurang ada beberapa stesen tertentu untuk kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita terima hadis, untuk sampai kepada amal ada beberapa stesen untuk kita cek hadis tersebut. Kalau dia lulus semua stesen ini, maka dia terus boleh diamalkan. Kalau dia sangkut di salah satunya, maka dia adalah hadis yang tidak boleh diamalkan. Yang pertama, stesen yang pertama adalah hadis tersebut kena melalui satu stesen yang namanya, yang saya sebut sebagai cek kesahihan. Terima hadis, lalu kemudian sampai kepada kita kena tanya terlebih dahulu, hadis ini sahih ke tak sahih.
Cek dulu. Nah, ini para ulama kemudian mengkaji macam mana mereka mengkaji perkara tersebut, kesahihan hadis itu. Saya yakin dalam perbincangan-perbincangan sebelum ini sudah dijelaskan kepentingan sanad untuk memastikan kesahihan hadis tersebut. Kalau dia sudah lepas, ada dua kemungkinan dalam stesen ni. Sama ada hadis tersebut sahih, sama ada hadis tersebut tidak sahih, yaitu lemah ataupun palsu. Maka kalau lemah atau palsu, confirm tidak diamalkan. Kalau dia sahih pun ada satu lagi stesen yang mesti dia lalui, yang disebut sebagai stesen nasakh. Kita cek sama ada hadis ini dimansuh ke atau tidak dimansuh. Kalau dia dimansuh, maka tidak diamalkan. Mansuh tahu tuan-tuan ya, dia telah dihapus kandungan maknanya. Dia sudah tidak lagi relevan untuk diamalkan. Dulu pernah memang diamalkan, akan tetapi pada masa berikutnya turun lagi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membatalkan maksud hadis tersebut. Contoh, hadis berkenaan dengan ziarah kubur. Dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang semua bentuk ziarah. Laki-laki, perempuan tak boleh berziarah, sebab masih mereka dekat lagi kepada unsur-unsur jahiliyah dan konsep-konsep musyrik. Bimbang mereka nanti akan menyembah kubur tersebut atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam lainnya. Justru pada masa-masa berikutnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu saya pernah haramkan kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang sila berziarah. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Sebab berziarah kubur akan mengingatkan kita kepada akhirat. Maknanya larangan yang dulu pernah sahih berlaku, larangan yang pernah sahih Nabi ucapkan, tapi sekarang ni sudah dicabut dan ditarik balik. Ini namanya stesen kedua, nasakh. Banyak tuan-tuan kitab-kitab yang khas membincangkan berkenaan dengan hadis-hadis yang telah dinasakh. Mungkin nanti pada kesempatan lain kita boleh berbincang berkenaan dengan hadis-hadis tersebut. Nah, dalam stesen yang kedua ini, kalau hadis tersebut lulus, maknanya hadis tersebut tidak dijumpai mana-mana tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hadis tersebut telah dinasakh, maka dia masuk lagi stesen yang ketiga. Cek kandungan hadis tersebut, sama ada bertentangan dengan dalil-dalil yang lain ataukah tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Adakah hadis yang bertentangan dengan dalil lain? Banyak. Apa saja yang dimaksud dengan dalil-dalil tersebut? Kita tengok sama ada hadis itu bertentangan dengan kandungan isi Al-Quran ataukah tidak. Quran adalah dalil tuan-tuan kan. Dalil yang muttafaq alaih di antara kita adalah pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Tengok kandungan hadis tersebut dalam stesen yang ketiga nih. Adakah hadis tersebut kandungannya bertentangan dengan Al-Quran ataukah tidak? Lepas daripada Al-Quran, sama ada hadis tersebut bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang lain ataukah tidak? Lepas juga, adakah hadis tersebut bertentangan dengan ijma' ataukah tidak? Lepas juga, adakah kandungan hadis tersebut bertentangan dengan qiyas ataukah tidak? Kenapa kita kena kaji perkara ni? Sebab tuan-tuan, di dalam prinsip kita, prinsip yang diterima di kalangan ulama kita dan ulama bukan daripada kalangan kita adalah kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Ini adalah teori yang diterima di kalangan falasifah juga kalangan para ulama kita. Kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Kalau dia benar, sifatnya adalah konsisten. Justru Al-Quran berkata, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah engkau memikirkan kandungan Al-Quran? Kalau dia berasal daripada bukan Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melihat banyak contradiction di dalam Al-Quran. Quran tak ada kontradiksi sama sekali. Injil banyak. Kalau tuan-tuan dengar ceramah Zakir Naik ke atau siapa lagi, Ahmad Didat ke, mereka tunjukkan kontradiksi yang terdapat di dalam kitab suci
selain daripada Al-Quran, sama ada Injil dan kitab-kitab suci yang lain. Kenapa mereka tunjukkan kontradiksi tersebut? Untuk menunjukkan bahawa kalau ini benar, berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin ada kontradiksi. Tak mungkin ada pertembungan maklumat di dalam ayat yang pertama mengatakan haram, yang kedua mengatakan halal dalam perkara yang sama. Mustahil ini berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mustahil daripada orang yang berakal bercakap perkara yang sama tapi berbeza satu sama lain. Mustahil. Tak ada orang berakal bercakap macam tu. Nah, Al-Quran tidak ada contradiction sama sekali. Dalam hadis juga yang kita iktiraf sebagai bagian daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, mustahil ada contradiction. Ada pertentangan satu sama lain. Sama ada bertentangan antara hadis dengan Quran, sebab kedua-duanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil hadis bertentangan dengan hadis, sebab kedua-duanya berasal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil bertentangan antara hadis dengan ijma', sebab ijma' adalah maksum. Tak mungkin para ulama semuanya bersepakat dalam kesalahan. Maknanya hujah yang terdapat di dalam ijma' qat'i. Hadis pun memberikan maklumat yang qat'i. Tak mungkin dua-dua perkara saling bertentangan. Dan qiyas pun apabila dia dibina daripada nas yang qat'i, maka dia pun memberikan maklumat yang wajib, tidak bertentangan dengan hadis yang benar-benar berasal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah semua ringkasnya tuan-tuan. Kalau dia sudah lepas daripada cek kandungan, kontradiksi atau tak kontradiksi, maka ada dua kemungkinan, sama ada bertentangan atau tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan, terus boleh amalkanlah hadis, ahlan wa sahlan, amalkan hadis tersebut. Akan tapi kalau bertentangan, para ulama ada satu lagi cara yang mereka lakukan, yaitu sama ada kita jama' atau kita tarjih. Ini dua hadis, dua-dua sahih nih. Kita tak boleh abaikan dua-dua dalil tersebut. Kalau satu dhaif, satu sahih, kita katakan dhaif, kita buanglah, ambil yang sahih. Tak boleh yang dhaif kita jadikan sebagai dalil yang menentang dalil yang lebih kuat. Tapi ini dua-dua sahih. Tapi dua-dua menunjukkan perkara yang berbeza satu sama lain, bertentangan satu sama lain. Apa yang kita kena buat? Para ulama mengatakan kita kena sama ada tarjih atau kita jama'. Para ulama dari kalangan ahlul hadis dan fuqaha Syafi'iyah, mereka mengutamakan jama' terlebih dahulu. Jama' maknanya adalah kita harmonikan tuan-tuan. Mungkin maksud Nabi ni seperti ini untuk hadis ni. Mungkin dalam hadis ini maknanya berbeza, tak bertentangan, nampak saja bertentangan, akan tapi sebenarnya tidak bertentangan. Itu namanya jama'. Nanti contoh akan saya tunjukkan satu persatu. Sekarang kita nak dapatkan global idea dulu berkenaan dengan apa sebenarnya mukhtaliful hadis ni dan kenapa penting kita belajar ilmu tersebut. Nah, tarjih adalah kita terpaksa, walaupun ini sahih, tapi selepas saya bincangkan, saya pikirkan, saya melihat walaupun dia sahih, ini tak boleh diamalkan sebab bertentangan dengan hadis yang seperti ini. Saya mentarjih hadis ini yang lebih kuat. Dan proses tarjih ini bukan sebarang orang boleh buat, akan tapi para ulama bahkan semua proses yang kita sebutkan ini sejak awal hingga akhir dengan station 1, 2, 3, 4 itu hanya orang-orang yang takhasus dalam bidang ilmu agama saja yang boleh buat. Tengok apa kata Imam Nawawi. Beliau berkata di dalam kitab Al-Irsyad, Irsyad Tullabil Haqa'iq, sebuah kitab mustalah ringkasan daripada kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Tuan-tuan kalau nak memiliki buku ini, saya cadangkan dapatkan sebagian daripada buku mustalah untuk kita faham bagaimana para ulama berinteraksi dengan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, ma'rifatu mukhtalifil hadis an-naw'u sadis wa salasun, ma'rifatu mukhtalifil hadis wa hukmuh. Hadza fannun min ahammil anwa' wa yattaru ila ma'rifatihi jami'ul ulama min at-tawaif. Kata Imam Nawawi, bahasan berkenaan dengan mukhtaliful hadis ini
adalah salah satu cabang ilmu hadis yang paling penting. Semua ulama dari pelbagai kalangan wajib tahu ilmu ni. Sama ada dia ahli fiqh, sama dia ahlul hadis, sama dia ahlul kalam, sama ada dia ahlul usul. Semua ulama dari pelbagai kalangan wajib tahu ilmu ni. Kenapa? Kalau tak tahu ilmu ni, kita akan tersalah faham. Ingat tadi ucapan Imam Abdullah ibn Wahab, tak semua hadis boleh terus kita amalkan. Justru tuan-tuan, nanti saya akan ada berbincangan lagi selepas ini, berbincang tentang gharibul hadis. Saya sebutkan fatwa. Ada seorang bertanya kepada Imam Ibnu Aqil Al-Hanbali. Ibnu Aqil Al-Hanbali adalah seorang ulama besar di mazhab Hanbali. Beliau adalah guru bagi Imam Ibnul Jauzi. Kehebatan beliau dalam mazhab Hanbali tidak dipertanyakan, tidak diragukan lagi. Kehebatan beliau dalam fiqh dan usul dan hadis tidak dipertanyakan lagi. Beliau menulis Kitabul Funun berpuluh-puluh jilid. Puluh-puluh jilid. Kita nak tulis satu kitab, satu buku 300 muka surat pun 3 tahun tak habis-habis, teman. Macam mana nak tulis berpuluh-puluh jilid kitab? Seseorang bertanya kepada Imam Ibnu Aqil Al-Hanbali, "Wahai Imam, apa hukumnya saya nampak di dalam sesetengah masjid ada orang yang duduk membacakan kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang awam, pada masa yang sama yang baca hadis tersebut bukan faqih. Dia tak punya takhasus dalam bidang fiqh, tak tahu macam mana ilmu-ilmu berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia membacakan hadis-hadis Nabi kepada orang awam." Apa kata Imam Ibnu Aqil? Hadza min balaya ala hadhil ummah. Ini adalah bagian daripada musibah yang menimpa umat kita. Kenapa? Kata Imam Ibnu Aqil, sebab kalau seseorang membacakan hadis Nabi lalu dia explain tanpa takhasus, tanpa mengetahui ilmu-ilmu berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tahu mana sahih mana dhaif, tak tahu mana ini hadis yang dimansuh atau tak dimansuh, tak tahu mana hadis yang sama ada bertentangan dengan dalil lain atau tak, maka dia boleh membuat umat terkeliru. Akan ada orang yang kembali balik daripada majlis tersebut, dia berkata, selama ini saya telah melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal saya tak tahu. Saya telah melakukan maksiat tanpa sengaja. Kenapa? Sebab saya baru tahu tadi tuan guru bacakan hadis kepada kami bahawa dilarang untuk menyiram pokok milik jiran saya. Ada sebuah hadis, tuan-tuan, berbunyi apa? La yasqiyanna ahadukum zar'a ghairihi. Janganlah salah seorang kamu menyiram tanaman milik orang lain. Apa maknanya perkara tersebut? Kalau kita faham secara literal saja, kita akan maknanya kalau saya siram pokok harum manis milik jiran saya saja je, dia 3 hari tak ada di rumah, tuan-tuan, balik kampung ke, balik ke tempat lain ke, lalu kesian kita tengok pokok bunga dia kering, tak ada orang siram, justru kita siram dengan air milik kita. Saya baru tahulah hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah seseorang kamu menyiram tanaman milik orang lain. Maknanya dosa lah. Saya baru tahu. Betul kata tuan. Pandangan ini salah. Yang Nabi maksudkan adalah bukan la yasqiyanna ahadukum zar'a ghairihi. Yang Nabi maksudkan bukan jangan siram pokok milik orang lain. Yang dimaksudkan di sini adalah pokok milik orang lain. Yang dalam hadis tersebut maknanya adalah istri orang lain. Jangan berzina dengan istri orang, maksudnya. Sebab nisa'ukum harsul lakum, ya kan? Istri kamu adalah ladang, tempat kita bercocok tanam, gitu kan? Istri diserupakan di dalam Al-Quran sebagai tempat bercocok tanam. Nabi melarang kita menyiram pokok milik orang lain, bukan pokok yang harum manis tu, bukan pokok bunga tu, tuan-tuan. Tapi yang dimaksudkan adalah jangan goda istri orang lain. Betul tak? Betul, tak ada khilaf sama sekali kalau kita faham makna tersebut. Kalau kita ambil secara literal, peliklah hadis ni. Takkan ke
nyiram pokok orang lain, tak boleh. Sepatutnya dia berterima kasih sama saya. Sepatutnya saya dapatlah satu buah harum manis bawa balik ke rumah. Tapi karena kita salah faham, kita tidak dapat memahami hadis Nabi yang sebenarnya. Justru kata Imam Ibnu Aqil, tak boleh membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita bukan faqih. Faqih maknanya adalah kita faham makna, usul dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi lagi, wahwa, yang dimaksud dengan mukhtaliful hadis ini, wahwa an ya'tiya hadisani mutadaddani fil ma'na zahiran fayuwaffiqu bainahuma aw yurajjihu ahaduhuma aw yurajjahu ahaduhuma. Yang dimaksud dengan mukhtaliful hadis adalah ada dua hadis atau lebih bertentangan maknanya secara zahir. Maksudnya secara makna zahir, secara sepintas lalu kita nampak hadis tersebut bertentangan. Itu adalah ilmu berkenaan dengan mukhtaliful hadis. Secara zahir, apa yang maksud dengan secara zahir nih? Secara nampak sepintas lalu saja. Tapi kalau kita pikirkan dan kita analyze dengan baik, kita teliti lebih dalam lagi, sebenarnya tidak bertentangan. Ingat kaidah tadi, tak mungkin kebenaran bertentangan dengan kebenaran yang lain, mustahil. Tak mungkin ada dua hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kandungannya bertentangan satu sama lain tanpa kita boleh harmonikan, tanpa kita boleh tarjih, tanpa kita katakan satu mansuh yang satu nasih. Tak ada. Bahkan kata Imam Ibnu Khuzaimah, imam besar di kalangan ahlul hadis, guru kepada Imam Ibnu Hibban, wafat pada tahun 311, beliau berkata, ma wajadtu hadisaini mutadaddain, saya tak pernah jumpa dua hadis yang saling bertentangan. Dua hadis sahih bertentangan mustahil ada. Sebab baginda Nabi tak mungkin apa istilahnya bercakap bertentangan satu sama lain. Kalau semalam cakap ini halal, sekarang cakap ini haram, tak mungkin. Dia katakan tak ada dua hadis yang bertentangan satu sama lain. Faman wajadahuma falyatini bihima liu'allifa bainahuma. Siapa yang jumpa dua hadis yang bertentangan bagi saya akan harmonikan. Hebatnya Imam Ibnu Khuzaimah. Kalau tuan-tuan membaca kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, kandungan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah tersebut kebanyakannya adalah berbincang tentang hadis-hadis seperti ini. Hadis-hadis yang nampak sepintas lalu kita nampak bertentangan satu sama lain, beliau akan tafsirkan. Sebenarnya maksudnya macam ni, tidak bertentangan. Ibnu Khuzaimah, tadi kita baru saja berbincang berkenaan dengan Imam Bukhari. Betul, Imam Bukhari sangat hebat. Fikih Imam Bukhari, fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Kita nak nampak macam mana ijtihad dan kecerdasan Imam Bukhari, kita kajilah tajuk-tajuk bab beliau, betul kan? Tadi kita sudah bincang panjanglah berkenaan dengan perkara ni. Ibnu Khuzaimah pun macam tu tuan-tuan. Dia ambil daripada Imam Bukhari. Beliau membuat tafsiran hadis menerusi penjelasan daripada bab-bab beliau. Rujuk Sahih Ibnu Khuzaimah. Lalu kemudian Sahih Ibnu Khuzaimah pun ditiru oleh muridnya, yaitu Imam Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban pun macam tu juga. Bukan Bukhari khas saja tuan-tuan yang punya kehebatan macam tu, yang punya kepakaran di dalam istinbat hadis dari istinbat hukum daripada hadis, tapi semua ulama-ulama hadis lain juga seperti itu. Kalau tuan-tuan membaca kitab Sunan At-Tirmizi pun macam tu. Saya pernah mengkaji kitab Sunan bersama guru kami Syekh Nuruddin Eter di Syria. Beliau membacakan hadis-hadis dalam Sunan Tirmizi dan beliau mengatakan Imam Tirmizi, dalam Imam An-Nasai, Sunan Nasai, beliau mengatakan manhaj atau metodologi yang diamalkan oleh Imam An-Nasai di dalam kitab Sunan adalah menggabungkan antara manhaj Bukhari dengan manhaj Muslim. Bukhari nampak dari tadi macam mana mengistinbat hukum daripada hadis, terserlah apabila beliau meletakkan tajuk-tajuk tertentu di dalam kitab sahih beliau. Nasai pun macam itu juga. Imam Muslim terserlah kehebatannya apabila dia menyusun pelbagai riwayat dalam satu bab. Nasai pun macam itu juga.
hebatnya para ulama kita. Nah, dan mereka adalah orang-orang yang bukan hanya membaca hadis tapi faham apa yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, apabila kita mengkaji sejarah, sebenarnya kita akan nampak tidak semua ahli hadis memiliki kemampuan untuk istinbat dalam hadis, tidak memiliki kepakaran dalam mengeluarkan hukum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai di antara mereka cuma setakat perawi saja. Justru mereka dikenal sebagai musnid, ya kan? Fulan musnid, belum tentu dia pakar dalam hadis. Dia punya riwayat banyak daripada guru-guru, sangat banyak, isnad sangat banyak, tapi kadang dia tak faham apa kandungan hadis. Dia cuma boleh kumpulkan riwayat saja. Awak nak dapatkan isnad, datang pada saya punya isnad yang paling banyak, punya isnad yang paling tinggi antara saya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berapa orang saja. Mungkin dia disebut sebagai musnid. Tapi kalau dia berfatwa lalu keluarkan hukum daripada hadis, mungkin dia tak punya kemampuan. Justru ada sebuah kitab tuan-tuan bertajuk Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, kalangan Imam Abu Muhammad Ar-Ramah Hurmuzi. Dalam kitab tersebut beliau menceritakan, beliau berkata, "Walaysa lirrawil mujarrad an yatakallama fi syai'in la yakmulu lahu." Tidak boleh seseorang ahli hadis yang tahapan dia hanya sebagai perawi saja, dia bercakap tentang hadis tanpa ilmu yang dia kuasai. Tak boleh. Kadang ada ahli hadis seperti itu. Kalau dia meriwayatkan hadis, penuh masjid, berpuluh-puluh ribu orang datang, nak dengar, dapatkan riwayat daripada dirinya, nak dapatkan isnad atau ijazah daripada dirinya. Akan tapi pada masa yang sama dia tak punya kepakaran sebenarnya dalam menilai sama ada hadis ini boleh diamalkan atau tak. Jangan tanya soalan berkenaan dengan fatwa dengan dia, jawapan dia sangat-sangat melucukan. Kita kenal siapa Syu'bah Ibnul Hajjaj. Syu'bah dalam rijal sangat hebat. Kalau orang yang disebut Syu'bah daif, dia adalah daif. Kalau orang yang disebut Syu'bah siqah, dia adalah siqah. Tapi para ulama, kalau Syu'bah berfatwa dalam fiqh, mereka tertawa-tawa. Termasuk Imam Syafi'i. Beliau katakan kalau fatwa daripada Syu'bah nilainya tak tinggi, walaupun dia pakar dalam hadis. Masing-masing ada kelebihan tuan-tuan ya. Ada orang yang pakar dalam fiqh, ada yang pakar dalam hadis, dan masing-masing tidak boleh memperlekehkan satu sama lain. Jangan kita ingat saya lebih hebat daripada dia sebab saya belajar hadis. Pada masa yang sama, saya lebih hebat daripada dia, saya belajar akidah. Perkara yang paling penting adalah akidah. Pada masa yang sama yang lain katakan saya lebih hebat, saya bincang tentang muamalat. Tak ada yang pakar muamalat di sini. Semua hebat tuan-tuan, semua baik, semua menyumbang bagi agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tak boleh memperlekehkan satu sama lain. Dalam kitab Muhaddisul Fasil, Imam Ar-Ramah Hurmuzi bercerita, beliau katakan untuk menunjukkan bahawa sebagian ahlul hadis kadang tak faham kandungan hadis. Pada satu ketika ada sekumpulan ahlul hadis tengah duduk di dalam masjid, beberapa puluh orang lah kira-kira tuan-tuan. Di antara mereka adalah nama-nama besar, hebat-hebat, macam Khaisamah ibn Harb, macam Yahya ibn Ma'in dan lain sebagainya. Mereka bincang dalam satu masjid, lalu mereka bermuzakarah berkenaan dengan isnad hadis. Lalu tiba-tiba ada orang bertanya soalan kepada dia, tak ada satupun yang boleh menjawab soalan tersebut berkenaan dengan fiqh, berkenaan dengan apa hukum seorang wanita haid yang bekerja sebagai orang yang memandikan mayat. Tadi kita bincang tentang wanita haid baca Quran kan. Apa hukum wanita haid memandikan mayat? Adakah boleh atau tak boleh? Sebab sekali lagi ada konsepsi yang mengatakan bahawa seolah-olah wanita haid kotor kan. Jadi tak boleh, Quran tak boleh. Sekarang mandikan mayat boleh ke tak boleh? Ada yang tanya seperti itu kepada sekumpulan ulama. Lalu ulama hadis tersebut tak ada yang mampu menjawab. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, yaitu bernama Abu Saur, murid Imam Syafi'i, seorang pakar dalam fiqh. Walaupun dalam hadis taklah sehebat mana, tapi fiqh sangat hebat.
Dia katakan, mereka berkata, tanya orang tersebut, mungkin dia boleh jawab. Apabila ditanyakan kepada Abu Thawr menjawab, bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna haidataki laysat fi yadik? Bukankah Nabi pernah bersabda bahwa haid engkau, kepada Siti Aisyah, haid engkau tidak berada di tanganmu. Maknanya haid tak ada di tangan, bolehlah mandikan orang, boleh istinba. Ada lagi sekumpulan orang lain, alul hadis lagi, ditanya oleh seorang perempuan, apa hukum seekor ayam yang jatuh ke dalam perigi? Soalannya adalah berkenaan dengan sama ada air tersebut yang di dalam perigi itu menjadi najis atau ketak, gitu kan? Kalau ayam jatuh ke dalam perigi mati, apa hukum air tersebut? Kumpulan ahli hadis ini menjawab, kenapa ayam boleh jatuh ke perigi? Awak tak tutup ke? Apabila ditanyakan kepada seorang al-hadis, al-fiqh, beliau menjawab, bukankah Nabi bersabda, idza balagal ma'u qullatain lam yahmilil khabas? Bukan apabila air telah sampai kepada lebih daripada 2 kullah, maka dia tidak mengandungi najis. Ini sebagian daripada ahlul hadis pun kadang mereka cuma kumpulkan ihtimam dia kepada isnad lebih berbanding ihtimam dia kepada matan. Justru kalau kita merujuk kitab Majruhin Imam Ibn Hibban, dalam muqaddimah kitab Majruhin Ibn Hibban, beliau menjelaskan berkenaan dengan permasalahan ziyadah siqah. Dalam ilmu hadis ada perbincangan tentang ziyadah siqah. Kalau seorang perawi menambahkan satu riwayat, menambahkan satu kalimat di dalam riwayat, tak ada perawi lain yang meriwayatkan kalimat tersebut selain dirinya, adakah kita terima ziyadah tambahan tersebut ataukah tidak? Maka Imam Ibn Hibban membagi dua. Beliau katakan, kalau tambahan tersebut di dalam matan, perawinya pakar dalam fiqh, terima. Tapi kalau ziyadah tersebut dalam matan hadis, perawinya bukan seorang pakar fiqh, jangan terima. Kenapa? Sebab kalau dia pakar hadis, dia cuma setakat perhatiannya kepada isnad saja, perhatian ke matan kurang, berbanding apabila dia seorang pakar fiqh, maka dia perhatiannya ke matan lebih berbanding orang yang tidak pakar fiqh. Jadi tambahan dia di dalam matan terima, tapi tambahan dia dalam isnad tidak diterima. Itu terlalu teknikal lah tuan-tuan, nanti kita bincang dalam kesempatan yang lain. Kata Imam Nawawi berikutnya, wa inna ma yakmulu lahul a'immatul jami'una bainal hadisi wal fiqh wal usuliyun al ghawasuna 'alal ma'ani. Yang pakar dalam perkara ini, dalam mukhtaliful hadis ini, yang kita bincangkan nih, hadis-hadis yang bertentangan ini, yang boleh cakap dalam perkara ini bukan sembarang orang. Bukan setiap orang yang mengaji hadis boleh cakap dalam perkara ini, apatah lagi yang tak pernah mengaji hadis. Yang boleh hanyalah, kata Imam Nawawi, innama yakmulu lahul a'immatul jami'una bainal hadisi wal fiqh. Yang mampu berbincang dalam perkara ini hanyalah imam-imam yang menghimpun dua disiplin sekaligus, yaitu ilmu hadis dan ilmu fiqh. Hadis saja tak boleh, fiqh saja pun tak boleh. Jadi yang diiktiraf boleh berbincang dalam perkara ini hanyalah orang yang pakar dalam hadis, pada masa yang sama pakar dalam fiqh. Wal usuliyun al ghawasuna 'alal ma'ani, juga ahli usul yang pakar, yang tahu apa makna-makna kalimat sebenarnya. Kalau kita belajar ilmu usul fiqh, tuan-tuan, bahasan pertama yang akan kita baca adalah apa makna amr, apa makna perintah. Tak semua perintah bermakna perintah. Tak semua perintah bermakna wajib kita laksanakan. Tak. Ada perintah tapi maknanya adalah sunat saja, galakan saja. Ada perintah yang maknanya adalah ibahah, keharusan saja. Macam perintah kita, tuan-tuan, dalam ayat suci Al-Quran, para ulama selalu mengatakan al-amru ba'dan nahi tufidul ibahah. Perintah selepas larangan maknanya bukan wajib, bukan galakan, akan tapi harus saja. Contoh, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Di dalam perintah dalam ayat Al-Quran berkenaan dengan hari Jumat, apabila azan dilaungkan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', begitu kan? Kalau azan telah dilaungkan pada hari Jumat, segera datang ke masjid, haram berjual beli, betul. Tinggalkan jual beli, haram jual beli. Selepas salat, fa iza qudiyatis shalah, kalau selepas salat itu telah selesai, fantashiru fil ard, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, bertebaranlah di atas muka bumi, cari nafkah, jual beli ke tak jual beli terpulang. Perintah. Maknanya soalan kita adalah, maknanya Ustaz, ini perintah makna wajib. Selepas salat Jumat wajib kita berjual beli, betulkah? Selepas Jumat wajib kita bertebaran, kembali bekerja di office kita, tak boleh cuti tuan-tuan, dan lain sebagainya. Sebab perintah fantashiru fil ard wabtaghu, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita cakap awak tak faham usul lah. Perintah selepas larangan, dulu tadi Allah larang, sekarang Allah suruh. Perintah selepas larangan bukan wajib tapi harus. Seolah-olah Allah berkata, selepas solat korang nak berjual beli, jual belilah. Tadi saya larang, tapi sekarang selepas solat you nak bekerja, kerjalah. Nak tidur, tidurlah. Nah, ini sebagian daripada hanya ahli usul yang faham perkara seperti ini. Kita bincang dalam usul berkenaan dengan makna amr, makna nahi, sama ada satu kalimat bermakna umum, maknanya umum, ataukah kalimat tersebut lafaznya umum tapi maknanya khusus. Ini ahli hadis yang sangat hebat dalam perkara ini tuan-tuan adalah Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahih Ibn Hibban. Beliau jelaskan dalam muqaddimah beberapa perkara yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap ahli hadis, dikuasai oleh ahli hadis. Beliau mengatakan kitab bentuk amar kadang bermakna seperti ini. Perintah Nabi dalam hadis ini maknanya adalah seperti ini, sama ada wajib atau tak wajib, atau sunat atau lain sebagainya. Beliau jelaskan dalam kitab Sahih Ibn Hibban, menunjukkan kepakaran beliau bukan hanya dalam hadis. Kita cuma tahu ini disahihkan oleh Ibn Hibban saja kan, seolah-olah Imam Ibn Hibban hanya tahu berkenaan dengan sahih dan dhaif saja. Tapi sebenarnya kepakaran beliau dalam fiqh pun sangat-sangat hebat sekali. Nah, oleh karena ulama-ulama yang tertentu saja, yang kalangan elit saja boleh bincang tentang perkara ini, hanya ulama-ulama tertentu saja yang menulis dalam perkara ini. Antara lain yang pertama kali, antara orang yang paling menonjol berbincang tentang perkara ini adalah Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Beliau menulis kitab Ikhtilaful Hadis. Kita kadang tahu Imam Syafi'i hanya ahli fiqh saja. Sebenarnya beliau sangat hebat dalam hadis tuan-tuan, sangat-sangat hebat dalam hadis. Kata sebagian ulama, antara lain Syekh Mustafa As-Sibai, beliau mengatakan kullu man takallama fi ilmil hadis fahuwa ala lisan Syafi'i. Semua yang berbincang tentang ilmu hadis selepas Imam Syafi'i, semuanya berbincang atas lisan Imam Syafi'i. Beliau yang menjelaskan dalam kitab Risalah syarat-syarat hadis sahih, hadis-hadis yang boleh diterima dan tak boleh diterima. Beliau juga berbincang berkenaan dengan tadlis, mudallis boleh diterima dalam riwayatnya ataukah tidak. Beliau yang berbincang dalam Risalah juga berkenaan sama ada an. Tadi Maulana pun jelaskan an kan. Imam Syafi'i telah jelaskan an bermakna bersambung atau terputus dan lain sebagainya. Sangat hebat, apalagi kalau kita merujuk kitab Al-Um dalam kitab Imam Syafi'i. Beliau berbincang dan berdebat dengan ulama pada masanya, dan setiap kali ulama di masa tersebut berhujjah dengan hadis, dia akan katakan hadis ini dhaif, hadis ini sahih. Beliau boleh bezakan antara hadis sahih dan dhaif. Beliaulah antara ulama yang boleh berbincang tentang hadis dan diiktiraf keilmuannya dalam hadis. Justru bukan hanya beliau hebat dalam hadis, dalam fiqh jangan dibincangkanlah. Beliau boleh menggabungkan dua-dua perkara ini. Justru salah satu kitab beliau adalah Ikhtilaful Hadis, menjadi rujukan utama dalam hadis-hadis yang bertentangan.
Yang berikutnya adalah Imam Ibn Qutaybah Ad-Dinawari dalam kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis, meninggal pada tahun 276 Hijrah, pun sangat hebat dalam membincangkan hadis-hadis yang bertentangan, sama ada bertentangan dengan Al-Quran, hadis bertentangan dengan hadis, hadis bertentangan dengan akal manusia pun, hadis bertentangan dengan sejarah dan pelbagai pertentangan lainnya. Beliau selesaikan dalam kitab beliau Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Juga Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab Tahzibul Asar, sangat hebat tuan-tuan. Juga Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban tadi yang telah kita bincangkan. Lalu pertentangan hadis, tadi kita sudah bincangkan. Hadis banyak bertentangan dengan banyak dalil-dalil yang lain. Kita akan bincangkan pada kesempatan kali ini dalam 4 perkara saja. Hadis yang bertentangan dengan Quran, hadis yang bertentangan dengan hadis, ijma' dan qiyas, dan contoh masing-masing. Sebelum itu tuan-tuan, salah satu, kita kembali lagi dalam ucapan Imam Abdullah ibn Wahab di Mesir tadi, kalau bukan Lais dan Malik saya akan tersesat. Dan ini yang dilanjutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Beliau apabila berbincang berkenaan dengan aliran-aliran dalam Islam yang sesat dan keluar daripada manhaj sunnah, beliau mengatakan salah satu sebab mereka terkeluar daripada manhaj sunnah dan mereka tersesat adalah apabila mereka mengabaikan ilmu yang sangat penting ini. Dalam kitab I'tisam beliau berkata, wa minha takharrusuhum 'alal kalami fil Qur'ani was sunnatil arabiyyain ma'al uruwi an ilmil arabiyyah alladhi yufhamu bihi 'anillahi wa rasulih. Salah satu sebab kesesatan mereka ialah mereka berbincang berkenaan kandungan Al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab. Quran Sunnah bahasa Arab ke bahasa Melayu? Kalau kita baca bahasa Melayu itu terjemah namanya tuan-tuan, itu bukan Quran lagi. Boleh tak kita sentuh terjemahan Al-Quran kalau tak baca, kalau dalam keadaan junub atau hadas? Tadi Maulana Asri katakan bolehlah walaupun terjemahan ke bukan terjemahan kan. Sekarang kalau terjemahan tuan-tuan tak ada khilaf sama sekali. Peganglah, nak peluk pun tak apa, dia terjemahan, dia bukan Quran. Ulama sepakat ini terjemahan bukan Quran. Justru siapa yang merujuk kepada terjemahan seolah-olah dia adalah Quran, silap. Terjemahan adalah terjemahan, dia bukan Quran. Hukumnya berbeza dengan Al-Quran. Nah, salah satu kelemahan dan sebab kesesatan aliran-aliran dalam Islam ni, kata Imam Syatibi, adalah takharrusuhum 'alal kalami fil Qur'ani was sunnatil arabiyyain ma'al uruwi an ilmil arabiyyah. Dia pandai, berani cakap tentang Al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab, tapi dia tak kuasai ilmu bahasa Arab, dapat membawa kepada kesesatan. Contohnya kata Imam Asy-Syatibi, wa yumkinu an yakuna, pindah ke satu paragraf berikutnya tuan-tuan, wa yumkinu an yakuna min khafiyyi hadzal bab mazhabul khawarij fi za'mihim an la tahkim. Salah satu sebab Khawarij keluar, Khawarij ini adalah ekstremis, pengganas tuan-tuan. Siapa mereka pengganas? Mereka adalah orang-orang yang mengganas. Saya tak nak elaborate jauh tuan-tuan, sebab direkod. Sebab kenapa Khawarij keluar daripada kalangan ahlu sunnah wal jamaah adalah pemahaman mereka yang silap berkenaan dengan Al-Quran. Al-Quran ini berbahasa Arab, dan bahasa Arab ini mesti dipahami dengan bahasa Arab, kaedah-kaedah bahasa Arab. Termasuk kaedah bahasa Arab adalah kita mesti fahami kaedah-kaedah usul. Kadang ada kalimat yang am, maknanya tidak umum, maknanya khusus. Contoh, mereka berkata an la tahkim, tak ada tahkim. Siapa yang mengamalkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala kufur, halal darahnya, halal hartanya. Siapa yang mengamalkan hukum selain daripada hukum Allah boleh diperangi, gitu kan? Khawarij, pengganas teman-teman. Justru umat Islam pun kalau tak amalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ia kufur lah, walaupun dia bersyahadah atau lain sebagainya, halal darah. Kenapa? Sebab mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk umum, yaitu inil hukmu illa lillah. Tak ada hukum melainkan hanya hukum Allah sahaja.
Selain hukum Allah tak boleh diamalkan. Kata Imam Syatibi, mereka silap karena mabni, fa innahu mabni ala anna lafza warada bi sighatil umum fala yalhaquhu takhsis. Sebab kalimat tersebut umum, mereka fahami secara umum, padahal kalimat ini boleh ditakhsis, boleh dikhususkan. Macam kita cakap solat Jumat wajib ke atas semua laki-laki. Umum ke tak umum, tuan-tuan? Umum kan? Kita fahami secara umum ke atau secara khusus? Saya tanyalah. Maknanya semua laki-laki, Ustaz, wajib salat Jumat. Wajib. Kalau dia laki-laki tak salat Jumat, dosa. Ustaz, kalau dia laki-laki sakit macam mana? Tak apalah. Maknanya tak semua laki-laki, Ustaz. Tak semua laki-laki, betul kan? Kalau dia laki-laki musafir, Ustaz, wajib salat Jumat tak? Tak wajib. Maknanya tak semua laki-laki. Faham, betul? Kalau dia laki-laki, Ustaz, tapi belum balik, wajib tak? Tak wajib. Maknanya tak semua laki-laki, Ustaz. Ini maknanya umum tapi maknanya khusus. Faham, tuan-tuan? Umum tapi makna khusus. Begitu juga ayat Al-Quran tadi, inil hukmu illa lillah. Tak ada hukum melainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syatibi, you tak baca ke ayat Al-Quran berkenaan dengan kalau pasangan suami dan isteri berlaku pertengkaran, lalu Allah perintahkan fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah dari pihak perempuan satu hakam, satu lawyer lah istilahnya lah, wakil dia untuk berbincang berkenaan dengan perkara ini. Pihak laki-laki kirim utus satu orang lawyer, pihak perempuan utus satu orang lawyer. Bincanglah baik-baik. Apa yang mereka putuskan, kata Allah, ikut. Ini bukan keputusan hukum selain pada hukum Allah. Ini hukum siapa? Hukum manusia. Tapi Allah katakan fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Maknanya ada hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita ikuti dan jalankan. Termasuk hukum apa, tuan-tuan? Jalan raya. Saya kalau di jalan raya, tuan-tuan, lampu merah saya akan terus jalan terus. Kenapa? Ini hukum bukan daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Confirm hancurlah negara kita, tuan-tuan. Sebab boleh hukum-hukum lain yang boleh diamalkan. Nah, ada masalah lagi ke? Dah habis dah masa saya. Nah, salah satu hadis yang bertentangan dalam hari ini, kita akan berbincang berkenaan dengan hadis yang bertentangan dengan dalil lain. Contoh hadis bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya adalah hadis berkenaan dengan anjing tadi. Allah, saya nak bincang tu, Maulana sudah bincang pula. Tak habislah bahan saya, tak apa, waktu pun sudah tak memungkinkan saya bincang perkara ni. Hadis tentang jilatan anjing, kata Imam Malik, beliau berkata, ma adri ma haqiqatu hadzal hadis. Ma adri ma haqiqatu hadzal hadis. Saya tak tahu apa ni makna hadis ni. Beliau imam, hebat dalam hadis, hebat dalam fiqh. Apabila membaca hadis, apabila seekor anjing menjilat tempat air engkau, maka basuhlah dengan 7 kali basuhan. Imam Malik tak faham ke? Imam Malik paling hebat dalam hadis, paling hebat dalam bahasa Arab, paling hebat dalam fiqh. Tapi beliau berkata, saya tak faham apa makna hadis ni. Kenapa? Sebab ayat Al-Quran menyuruh kita dan mengharuskan bagi kita untuk, dan menghalalkan bagi kita hayawan yang ditangkap oleh anjing. Tadi sudah Maulana sudah jelaskan dah. Kata Imam Malik, saya pelik, apa yang kena dipahami daripada hadis ini? Kalau kita baca hadis ini, lepas ya Sahih Bukhari, riwayat dengan sanad yang paling sahih. Malik an Abil A'raj anil A'raj an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah min asahil asanid. You tanah amalkan, iman you dipertanyakan. Tapi Imam Malik cakap, saya tak faham apa makna hadis ni. Karena beliau lebih faham. Ternyata kita yang lebih jahil daripada Imam Malik.
Beliau berkata seperti itu sebab hadis tidak boleh difahami secara independen. Dia mesti difahami dengan keserasian dengan dalil-dalil yang lain. Dalam istilah saya tuan-tuan, everything connected. Tak boleh kita lepaskan partikel ni, rusak semua bangunan Islam. Macam masjid ni, kalau kita buka satu tiang ni, runtuhlah. Tak, sebab satu tiang ni memainkan peranan yang sangat penting. Dia terikat dan berkaitan dengan komponen-komponen yang lain. Justru kata Imam Malik, saya tak faham apa maknanya. Saya tak boleh elaborate perkara tersebut, tapi kita sudah tahu macam mana para ulama berfikir berkenaan dengan memahami hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan hadis yang bertentangan dengan Quran juga pernah berlaku di kalangan para ulama tabi'in. Mereka bertanya-tanya, apa hukum mengusap di atas khuf? Mengusap di atas khuf. Hadis-hadis sahih tuan-tuan yang menceritakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, usap muka, kaki, tangan, kepala, lalu sampai ketika kaki, baginda tak buka khuf. Baginda hanya khusap saja di atas khuf. Para ulama tabi'in bertanya-tanya, saya tak permasalahkan kesahihan hadis tersebut, akan tapi hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran suruh kita waghsilu wa arjulikum ilal ka'bain. Kaki juga kena dibasuh sebagai bagian daripada rukun wudu. Kalau khuf kaki ke bukan kaki tuan-tuan? Kalau kita katakan kaki maknanya khuf Ustaz, kalau begitu saya pakai sarung tangan lalu saya wudu usap di atas sarung tangan, boleh kita boleh? Wajah saya pakai kalau saya perempuan saya usap di atas tu, boleh? Nah, para ulama pada saat itu berbincang, khuf betul lah, saya tak permasalahkan sahihnya hadis tersebut, tapi macam mana kita fahami di bawah cahaya Al-Quran? Lalu apabila di banyak riwayat lain mengatakan, antara lain daripada Mughirah bin Syu'bah menceritakan membasuh di atas khuf, mereka masih ragu-ragu. Ulama sahabat-sahabat tokoh yang lain pun meriwayatkan, Anas bin Malik meriwayatkan kenaan dengan khuf, mereka masih ragu-ragu. Sampai satu ketika ada seorang sahabat Nabi bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ke atas khuf. Para ulama bertanya, wahai Sayyidina Jarir, jangan-jangan hadis yang engkau riwayatkan ni, baginda mengusap di atas khuf, berlaku sebelum surah Al-Maidah turun. Perintah tadi berkenaan dengan wudu kan di surah Al-Maidah ayat 5 kan tuan-tuan. Para ulama berkata mungkin hadis-hadis berkenaan dengan khuf ini berlaku sebelum Al-Maidah turun. Selepas Al-Maidah turun, maknanya perintah tersebut sudah dihapus, diganti dengan ayat suci Al-Quran, dinasakh. Kata Jarir, tak, saya masuk Islam selepas Al-Maidah turun. Maknanya inilah yang terakhir. Para ulama mengatakan, oh kalau begitu kita kena jamak antara ayat suci Al-Quran dengan hadis Nabi tersebut. Bagi siapa yang tak pakai khuf, wajib basuh kaki sampai ke jari-jari pun kita kena masuk air tersebut kan tuan-tuan. Tapi siapa yang tak pakai, yang pakai khuf, cukup diusap saja. Harmonikan antara dua dalil tersebut, hadis dengan Al-Quran. Itu para ulama buat. Jangan terus ambil hadis terus diamalkan. Banyak perkara yang perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu. Yang berikutnya hadis dengan hadis, antara lain hadis Abu Ayyub Al-Ansari berkenaan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Sayyidina Abu Ayyub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buang air besar, buang hajat, maka jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Tuan-tuan, kalau kita beli rumah flat, kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Kalau rumah sendiri teres kita boleh buat renovation dan lain-lain kan. Tapi rumah flat, la ilaha illallah, macam mana ni? Menghadap kiblat pula. Nak pecah dah tak boleh dah.
Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Tapi adakah pemahaman kita seperti itu ataukah tidak? Ternyata hadis ini bertentangan dengan hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah bi baul faraaituhu qabla an yuqbadha bi'am yastaqbiluha. Nabi pernah melarang kami daripada kencing menghadap kiblat. Tapi sebelum Nabi meninggal dunia, 1 tahun baginda sebelum meninggal dunia, baginda pernah kencing sambil menghadap kiblat. Ada lagi riwayat Ibnu Umar, beliau mengatakan, saya naik ke atas rumah saya dan saya melihat baginda tengah melakukan hajat sambil membelakangi kiblat, sambil menghadap Baitul Maqdis. Ini bertentangan satu sama lain. Justru Imam Asy-Syafi'i dan para ulama yang lain berbeza pandangan dalam memahami hadis ini. Jadi ilmu mukhtaliful hadis, tuan-tuan, adalah ilmu yang menjadi asas mazhab-mazhab. Siapa yang nak faham mengapa berlaku mazhab-mazhab ni, mereka sebenarnya adalah berbeza pandangan dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu orang pun di antara mereka yang ingin menciptakan hukum sendiri, mustahil. Ini ditetapkan oleh Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Beliau mengatakan tak ada satu orang pun ulama yang menjadi ikutan Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah yang sengaja menyalahi hadis Nabi atau menciptakan hukum sendiri. Kalau ada yang memiliki pemahaman seperti ini, silap pemahaman tersebut. Yang benar adalah mereka berbeza pandangan, antara lain adalah karena memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang berbeza. Nah, berkenaan dengan perbezaan hadis ni, pertentangan hadis ni, kata Imam Syafi'i, hadis ini berlaku hanya untuk orang yang buang air di padang pasir, di tempat terbuka, maka haram menghadap atau membelakangi kiblat. Adapun yang melakukannya di dalam bilik yang tertutup, rumah kita sendiri, kita amalkan hadis Ibnu Umar tadi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat ketika melakukan hajat. Ini pun adalah usaha Imam Syafi'i untuk mendamaikan hadis-hadis yang bertentangan tersebut. Kata Imam Syafi'i, adapun yang melakukannya di bilik tertutup, maka ia dibenarkan untuk menghadap kiblat. Kata Imam Ahmad, keharusan ini hanya dalam membelakangi kiblat saja. Hadis Ibnu Umar menunjukkan Nabi di dalam rumah melakukan hajat sambil membelakangi kiblat. Dia tak sebut pun Nabi menghadap kiblat. Justru menghadap kiblat masih tetap kita amalkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Membelakangi kiblat kita boleh amalkan hadis Ibnu Umar tersebut. Nah, ini tuan-tuan, antara lain khilaf para ulama berlaku karena perbezaan dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis dengan ijma'. Antara salah satu contohnya adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fajliduh, fa in 'ada fir rabi'ati faqtuluh." Siapa yang minum arak 1 kali, sebat dia. Minum 2 kali, sebat dia. Minum 3 kali, sebat dia. Minum lagi ke-4 kali, bunuh dia. Kalau kita ambil hadis ni, kita amalkan, banyak orang dah mati dah, tuan-tuan. Tapi kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dalal ijma' ala naskhihi. Hadis ini bertentangan dengan ijma'. Tak ada satu orang pun ulama yang melakukan perkara tersebut. Sebaliknya, mereka ijma' bahawa orang yang meminum arak walaupun lepas kali yang ketiga, masuk kali yang keempat, tetap disebat juga. Mereka ijma'. Kata Imam Nawawi, ijma' tersebut menunjukkan bahawa hadis ini telah dinasakh. Para ulama tidak mengatakan ijma' menasah hadis, tak. Yang menasah hadis hanyalah hadis sahaja. Ijma' tidak dapat menasah hadis, tapi ijma' menunjukkan hadis tersebut telah dinasah. Ada dalil yang sangat banyak, sebab ijma' dibina atas dalil, tuan-tuan. Taklah saja ulama-ulama sepakat semua, jom kita halalkan perkara ni. Tak ada perkara tersebut. Mereka sepakat semua, walaupun tak pernah berjumpa, walaupun tak pernah duduk semeja, walaupun tak pernah call masing-masing atau berwhatsapp sama-sama,
untuk membincangkan satu perkara, tapi kesimpulan sama menunjukkan mereka punya dalil masing-masing yang sangat banyak, sampai satu ummah semuanya sepakat masing-masing punya dalil. Kalau dalil satu orang punya satu dalil saja udah berapa ribu dalil dah untuk menunjukkan perkara tersebut. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut dinasah oleh dalil lain dan ijma menjadi petunjuk bahwa dalil tersebut telah dinasah. Kata Imam Suyuti, wal ijma la yunsikh wa la yansakh walakin yadullu ala nasikh wa in kana Ibnu Hazm khalafa fi dzalik fa khilafu zahiriyah la yaqdahu fil ijma. Kata Imam Suyuti, ada satu ulama yang mengamalkan hadis ni, dia adalah Imam Ibnu Hazm. Dia adalah bermazhab zahiri. Menurut Imam Suyuti, ulama macam Ibnu Hazm yang bermazhab zahiri ini punya usul yang berbeza daripada usul mazhab yang empat, maka tidak dikira sebagai sebagai perkara yang dapat merusak ijma tersebut. Dia nak cakap apa, ijma tetap telah berlaku. Ini contoh hadis yang bertentangan dengan ijma. Ada juga para ulama yang mereka mencoba menafsirkan perkara tersebut. Ini adalah cara, kalau tadi Imam Nawawi menunjukkan antara hadis dengan ijma bertentangan, yang satu dikatakan tidak diamalkan, dinasah kan. Ada lagi yang berpandangan sebenarnya tak dinasah pun tak apa, tapi kita takwil, kita maknai hadis tersebut tidak seperti zahirnya. Kata Imam Ibn Hibban, maknahu idza istahalla syurbahu wa lam yaqbal tahriman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali keempat ni dia dibunuh kalau dia meminum arak, menyangka dan meyakini bahawa minum arak halal. Jadi kita tafsirkan hadis Nabi agar tidak bertentangan dengan ijma. Kita tafsirkan hadis tersebut bukan maknanya dia dibunuh begitu saja, tapi kita kena cek dia. Ni kali keempat lah awak minum arak ni. Awak sebenarnya arak ni haram ke tak ni sama awak ni? Dia katakan sebenarnya saya rasa tak haram lah. Ini yang kena dibunuh nih, sebab qat'i arak haram daripada Al-Quran. Ini salah satu penafsiran yang dibuat oleh Imam Ibn Hibban dan ulama-ulama lain. Saya rasa masa kita sudah tak mencukupi lagi. Dan yang terakhir adalah tuan-tuan, hadis dengan kias. Kias yang di sini adalah bukan sebarang kias. Kadang orang bincang tentang kias padahal dia tak faham pun kias. Saya belajar ilmu usul fiqh tuan-tuan, bahasan yang paling susah adalah kias. Berpuluh-puluh tahun kita baca kitab usul fiqh, masuk bab kias, ustaz cakap kita pilih kitab yang lain, kita baca lagi dari awal. Sebab susah nak baca kitab tu, nak bahasan ni. Nah, kalau benar berlaku kias, dan kias yang dimaksudkan di sini adalah kiasul usul, kata para ulama Hanafiyah. Kias usul maknanya adalah tuan-tuan, kias yang dibina daripada dalil yang sangat banyak, bukan cuma satu dalil. Lalu ada hadis yang bertentangan dengan kesimpulan kias tersebut, maka sebagian ulama mengamalkan hadis tersebut, sebagian ulama tidak mengamalkan hadis tersebut. Ini adalah yang diamalkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama mengatakan hadis amalkan walaupun bertentangan dengan kias. Tapi kata Imam Abu Hanifah, hadis tak boleh diamalkan sebab bertentangan dengan kias yang dibina di atas dalil yang lagi banyak dan lagi kuat. Contoh, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusarrul ibila wal ghanam faman ibta'aha fahuwa bi khairin nazarain ba'da an yahlibaha in sya'a amsaka wa in sya'a raddaha wa sa'an min tamr. Nabi secara ringkasnya mengatakan, kalau kita tuan-tuan pergi ke pasar nak beli kambing atau nak beli unta atau nak beli lembu, niat kita adalah lembu tersebut nak jadi aset kita. Aset kita bukan hanya ambil dagingnya, akan tapi kita ambil susu dia, ya kan? Aset kita. Waktu kita pergi ke pasar, kita nampak lembu, seekor lembu yang sangat cantik. Susu dia tuan-tuan sangat banyak, nampak sangat banyak. Padahal bentuk susu tersebut sengaja dibuat oleh penjual cantik macam tu
karena dia sengaja dia nak jual, berhari-hari dia tak perah, dia nak tipu kita. Biarkan lembu tersebut tidak diperah berhari-hari agar terkumpul susu ni, sehingga nampak macam banyaknya susu lembu ni. Kalau ada orang tengok mesti tertarik. Dia ingat inilah dia, keadaan dia yang semula jadi, gitu kan. Padahal dia adalah satu tipuan. Kata Nabi, siapa yang membeli unta atau lembu yang seperti ini, namanya lembu musarrah. Lembu musarrah, la tasurrul ibil wal ghanam. Kata Nabi, jangan buat macam ni. Siapa yang membeli unta dan kambing atau lembu seperti ini, lalu dia balik ke rumah, dia perah 1-2 kali terus kempis, aku kena tipu dah. Apa yang kena dia buat? Kata Nabi, ada 2 pilihan, sama ada dia simpan saja, okeylah tak apalah, saya jadi unta milik saya lah, saya tak kembalikan. Kalau dia nak kembalikan, kata Nabi, sila kembalikan hayawan tersebut wasa'an min tamr, tapi bayar ganti rugi 1 sok daripada tamr, 1 gantang tamr, kita bagi kepada penjual. Balik ke duit saya, bagi kembali. Kenapa 1 sok tamr ni? Sebagai kita sudah perahkan susunya, tuan-tuan. Kalau kita kembalikan begitu saja, awak sudah ambil susu saya lah, takkan awak kembalikan lembu saya macam ini aja. Kata Nabi, kembalikan lembu tersebut, tapi bagi dia 1 sok tamr, 1 gantang tamr. Para ulama kalangan jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan lain-lain mengatakan kita amalkan hadis ni. Nabi suruh kembalikan, bagi 1 sok, kita buatlah macam yang disuruh dalam hadis, tak ada isu. Tapi ulama Hanafiyah katakan, mazhab Hanafi, Abu Hanifah sangat pandai dalam melihat hadis. Antara lain juga Imam Abu Yusuf daripada kalangan Abu Hanifah, beliau berkata hadis ni tak boleh diamalkan macam tu je. Kenapa? Menyalahi pelbagai dalil daripada qiyas. Secara kaedah dalam agama kita, siapa yang dizalimi maka dia boleh ambil haknya seperti mana kadar dia dizalimi. Fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum alaih. Kalau dia pukul muka kita, boleh tak kita tendang dia? Tak boleh. Pukul juga muka dia, macam dia pukul muka kita, sama, adil kan? Lalu kemudian kalau dia ambil duit kita 5 ringgit, kita minta berapa? 10 ringgit, 5 ringgit juga. Nah, kalau dia perah susu lembu kita 1 liter, lalu kenapa kembalikan dengan 1 sok tamr? Macam tak kena kan dalam dalil, dalam qiyas kita, tak kena dalam pemikiran kita. Quran suruh kalau kita disakiti, mintalah hak kita yang sama. 1 sok tamr mungkin lebih mahal daripada 1 liter susu, atau lebih murah. Justru hadis ini tak boleh diamalkan macam tu juga. Yang pasti adalah kalau kita nak kembalikan lembu tu, kembalikan lembu tersebut, bayar ganti susu tersebut seharga susu tersebut. Seliter harga berapa? 10 ringgit, bagi dia 10 ringgit. Apa kena mengena dengan 1 sok tamr? Faham tuan-tuan? Ini adalah satu ulama kita, apabila mereka memahami satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memahaminya dari pelbagai sudut dan pelbagai angle. Tak mudah saja kita kemudian hadis amal, hadis amal. Itu sebabnya Abdullah bin Wahab katakan, kalau bukan Malik dan Lais yang ajarkan saya kaedah-kaedah macam ni, sesat adalah lama dari dulu. Anda tuan-tuan ya, antara lain para ulama kita mengajarkan kita sikap terbuka, dan siapa yang memiliki kemampuan untuk memahami mukhtaliful hadis, saya berani mengatakan siapa yang memiliki kemampuan dalam ilmu mukhtaliful hadis, dia pertama punya chance untuk jadi mujtahid macam Imam Bukhari. Sebab kalau kita belajar fiqh saja, tak paham ilmu ini, tak akan sampai kepada perkara tersebut. Yang kedua, siapa yang memahami ilmu mukhtaliful hadis, pemikiran dia terbuka. Dia akan terbuka melihat ulama cakap macam ni, ya, sebab dia berpandangan seperti itu. Ulama lain punya pendapat yang lain karena ada dalil yang sama, tapi cara pandang yang berbeza.
Jadi siapa yang belajar ilmu hadis tuan-tuan, dia adalah orang yang terbuka pemikirannya, tak ta'assub. Macam tadi Maulana cakap, dia tak ta'assub. Jangan kita tak ta'assub dengan Syafi'i, tapi ta'assub pula dengan Bukhari lepas kita dengar ceramah. Tak boleh ta'assub pada siapapun, tak boleh. Tapi kita coba buka pemikiran kita, cakrawala kita, bahawa agama ini sangat luas. Hadis yang sama tapi pemahaman yang mungkin berbeza, ayat Quran yang sama tapi pemahaman yang mungkin berbeza. Justru kita menghormati seluruh ulama, justru kita menjadi orang yang sangat insaf dalam perkara ini. Wallahu alam. Kita berjumpa kembali nanti insyaallah tuan-tuan dalam perbahasan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.